Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam siri pertama. Siri baru penjelasan saya ke atas buku saya, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Buku ini kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat boleh beli daripada jahabersah.com.my atau boleh muat turun edisi PDF secara percuma di www.hafizfirdaus.com. Mungkin tajuk ini menimbulkan persoalan. Selalunya bila sakit orang bincang cara-cara ibadah. Wuduk macam mana, kalau ada lapisan simen, nak wuduk macam mana, nak solat macam mana, kena puasa ke tidak ke, apa pula kaitannya dengan akidah. Jika tertanya soalan itu bagus. Sebab dalam penyakit itu ada isu-isu akidah, ada perkara-perkara berkaitan akidah yang kita mesti tahu. Dan jika anda tidak bertanya, maka saya nak bagi tahu dalam apabila Allah menguji kita dengan sesuatu penyakit, ada perkara-perkara berkaitan akidah di dalamnya yang perlu kita ambil tahu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita dengan sesuatu penyakit, ada hikmah-hikmah di sebaliknya dan ia merupakan satu ujian, maka hendaklah kita lulus cemerlang dalam ujian itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita bermula dan kita mula dalam bab pertama, tajuknya bergembiralah apabila sakit. Macam mana tu sakit kan? Sedih, tak seronok, apa semua tu. Okey tak? Dia terbalik, ya. Tukar psikologi kita, tukar cara fikir kita bahawa apabila sakit, bergembiralah. Kerana di sebalik penyakit itu ada hikmah-hikmahnya, ada sebab-sebabnya dan ada sesuatu tujuan yang ingin Allah Subhanahu Taala beri kepada kita, ya. Baik, antaranya yang pertama. Yang pertama, hadis yang ada dalam buku ini, muka surat 28. Sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang Muslim daripada kelemahan, daripada wabak, daripada kebingungan, daripada kesedihan, daripada penyakit, daripada kesusahan sehinggalah duri yang menusuknya, duri yang mencucuknya. Kita tengah bersia-sia, tengah beriadah ni, tiba-tiba kaki tercucuk. Okey? Melainkan Allah menghapuskan dengan perkara-perkara itu dosanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara hikmah pertama Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan penyakit adalah ia salah satu cara untuk menghapuskan dosa. Ini salah satu hadis daripada beberapa hadis yang duduk dalam chapter, duduk dalam bab bergembiralah apabila sakit, ya. Jadi dengan tajuk ini saya nak tukar mindset kita daripada sedih, daripada kecewa, daripada rasa down bila sakit. Kita sebenarnya ada benda-benda baik di sebaliknya sehingga itu kita pun bergembira. Bukan sengaja cari penyakit, bukan sengaja mensakitkan diri. Ya, tetapi apabila Allah menguji kita dengan penyakit, ada hikmah-hikmahnya. Salah satu daripadanya ia adalah cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan syarat, ya. Dengan syarat apabila diuji dengan penyakit, jangan merungut, jangan marah, jangan menyesal dan sekian-sekiannya. Kecuali jika penyakit itu anda sendiri yang menyebabkannya. Macam mana tu? Okey, katakan saya ni bersenam ni, beriadah. Ni siang-siang ni pukul 10.30. Ni apa peluh-peluh ni. Okey, tetapi saya ni umur 50. Bukan 60, 50. Umur 50 tapi saya bersenam macam umur orang 25. Overaktif, overdo it sampai-sampai saya pun sakit kerana saya berlebih-lebihan dalam bersenam. Sehingga saya sakit dan sakit itu saya yang menyebabkan diri saya sakit. Saya yang menzalimi diri saya sendiri. Yang itu berbeza. Tetapi kalau kita telah pun berusaha menjaga kesihatan kita, kita berusaha menjaga tubuh badan yang Allah amanahkan kepada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, satu benda yang kita kena betulkan,
Tubuh badan ini Allah yang amanahkan kepada kita. Maka jangan rosakkannya, jangan menzaliminya dengan hisap rokok, dengan e-cigarette, dengan vape, ataupun kalau bersukan, umur dah 50 tapi bersukan main bola, main futsal dengan orang-orang yang 25. Lepas tu you overdo it sehingga sakit, lalu anda menyalahguna tubuh badan yang Allah SWT amanahkan untuk anda menjaganya. Jadi bersenam, tetapi bersenam mengikut kadar kemampuan masing-masing. Lain orang, lain kadarnya, selari dengan umurnya, selari dengan keadaan fizikalnya, selari dengan jantungnya, ya. Jadi kita bersenam, moga-moga kita menjaga kesihatan, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita menzalimi tubuh badan kita sendiri. Itu kita sebut sebagai mencari penyakit. Tapi kalau kita bersenam mengikut kadar yang sepatutnya, selari dengan umur, selari dengan kaedah fizikal kita, lalu Allah tetap menguji kita dengan penyakit, maka bergembiralah kerana ia salah satu cara untuk menghapuskan dosa sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya. Jadi bukan saja penyakit, ya. Kelemahan, wabak, kebingung, kesedihan, sehinggalah duri yang menusuk. Semua itu termasuk dalam perkara yang kafarah, menghapuskan dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Menyebut tentang penyakit dan kaitannya dengan dosa, sekarang kita sudah tahu bahawa penyakit ini salah satu cara menghapuskan dosa. Maka nak tak saya mengijazahkan satu petua? Saya pun nak bagi ijazah petua juga. Tapi bukanlah yang sebarangan-sebarangan, ya. Sebab kalau kita dah tahu penyakit ini, ia mengkafarahkan dosa. Dan kita semua ni memang banyak dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis. Sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Ahmad, yang darjatnya diperselisihkan. Syekh Al-Albani berkata hasan, bernilainya hasan. Syekh Syu'aib Al-Na'ud bernilainya dhaif. Bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya setiap anak Adam berbuat dosa, akan tetapi yang sebaik-baik yang berbuat dosa itu adalah mereka yang bertaubat. Jadi kita ni semua memang terdedah kepada dosa, sebahagiannya kita tahu, sebahagiannya kita tidak tahu. Sebagai contoh, baru-baru ini, ya, 3-4 hari lepas, keluar dari laman web Mufti Wilayah Persekutuan hukum menonton menggunakan Android TV. Di mana dalam box Android TV itu boleh seseorang itu boleh menonton movie-movie, channel-channel yang sepatutnya kena bayar, tetapi tak boleh bayar. Lalu ringkasnya dalam fatwa tersebut, beliau menerangkan itu adalah perbuatan yang salah. Pun begitu, ramai yang membantah. Ramai yang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda mencuri, bukanlah mencuri itu maksudnya ambil phone saya ni, ambil phone saya bawa lari. Tak. Anda juga boleh mencuri dengan cara menonton siaran, movie ke, dokumentari ke apa ke, melalui saluran TV yang sepatutnya kena bayar, tetapi anda tidak mahu bayar. Anda tonton movie, katakan 2 jam, yang sepatutnya kena bayar di Astro ke, di HBO ke, di Netflix ke, tetapi anda tak bayar 2 jam itu. 2 jam itulah anda dah buat dosa. Okey, bukan main-main ini. Sebab sebahagian orang Islam ni dia memang menjaga, tetapi dalam bab ini dia tidak menjaga. Ya, jadi nanti insya-Allah di bahagian description saya bagi pautan kepada fatwa tersebut. Jika ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang menonton Android TV, menonton movie secara cetak rompak ke apa ke, semoga ambil perhatian. Itu salah satu cara kita ni mengutip dosa dengan mudah sahaja. Nak percuma, tapi kita tak sedar yang tu percuma, tetapi dosa pun datang dengan percuma juga. Baik, kembali kepada topik asal. Kita ni kadang-kadang banyak dosanya. Lalu salah satu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita itu ialah dengan penyakit. Jika kita telah tahu perkara ini, maka salah satu petua untuk kita cepat sembuh daripada penyakit ialah banyakkan beristighfar. Sebab istighfar itu ialah salah satu cara kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita, ya. Astaghfirullahalazzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ataupun sayyidul istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sehingga akhirnya, ya. Jadi banyakkan istighfar, bahkan banyakkan beristighfar sebelum sakit. Sebab dengan banyak istighfar itu anda banyak moga-moga dapat menghapuskan dosa-dosa anda, sehingga tak perlulah Allah memberi anda penyakit untuk menghapuskan dosa tersebut, sebab anda orang yang banyak beristighfar. Sebagaimana hadis tadi, ya, yang diriwayatkan, setiap anak Adam itu berbuat dosa
Akan tetapi yang sebaik-baik yang buat dosa itu ialah yang banyak bertaubat, yang banyak beristighfar ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, istighfar ni adalah satu amalan yang sangat bagus, sangat mujarab, sangat banyak manfaatnya. Sebagai contoh, sila rujuk surah Nuh. Surah yang ke-71 ayat 10, 11, 12 tak silap saya. 10, 11, 12 di mana Nabi Nuh menyeru kaumnya untuk beristighfar kepada Tuhan, yang dengan itu Allah akan menurunkan pelbagai rezeki kepadanya. Maka kerana itu, kalau kita tanya kepada orang-orang agamawan apa yang memberi petua berdasarkan Al-Quran dan hadis, mereka akan banyak menyarankan kita untuk beristighfar. Kerana istighfar itu Allah akan memberi kita banyak kurniaan. Kenapa ya? Apa kaitan istighfar dengan banyak kurniaan, banyak rezeki ni? Sebab apabila kita beristighfar, kita sebenarnya merendahkan diri kepada Allah SWT. Hanya orang yang sombong, hanya orang yang ujub, hanya orang yang tinggi diri merasa, buat apa istighfar, aku tak ada dosa pun. Buat apa aku nak istighfar, tak ada masalah pun. Okay? Berbanding dengan orang yang selalu beristighfar, dia merasa diri dia hina, dia merasa dirinya banyak bersalah dan dia memohon keampunan daripada Allah SWT. Maka kerana itulah Allah SWT mengampunkan dosanya dan juga mengurniakannya rezeki daripada pelbagai arah ya. Rujuk surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12 ya. Kalau bukan 10, 11, 12, 11, 12, 13. Yang dekat situ tu juga ya. Baik. Jadi apabila kita sakit, mungkin penyakit kita tu akan menjadi seminggu. Tapi kalau kita banyak beristighfar, banyak dosa kita diampuni, mungkin penyakit kita yang seminggu itu menjadi 3 hari. Sebab penyakit itu tujuannya nak menghapuskan dosa. Tetapi apabila anda banyak beristighfar, maka dosa itu pun berkurang. Maka apa yang mungkin pada awalnya perlu seminggu untuk hapuskan dosa, boleh menjadi 3 ataupun 4 hari ya, dengan izin Allah SWT. Ini bukan petua kosong-kosong, sebab memang kita telah baca hadis tadi, salah satu sebab Allah SWT menimpakan kita penyakit ialah sebagai kafarah dosa. Akan tapi jika kita ni banyak beristighfar, maka mungkin dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Allah pun tidak uji kita dengan penyakit. Atau kalau ada penyakit, kita pun cepat sembuh. Ya, ini sebagai mukadimah video pertama. Ya, jadi insyaAllah saya akan baca lagi beberapa hadis-hadis dalam siri akan datang supaya kita ini bergembira apabila sakit. Bukan bergembira sehingga sengaja cari sakit, tapi bergembira seandainya diuji dengan penyakit. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.